Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur tak ada. Ada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita sekali lagi dapat mengadakan majlis berbincang mengenai satu buku, iaitu buku yang telah disusun oleh Dr. Wan Rosli Wan Ahmad, pensyarah kanan Universiti Islam Antarabangsa, mengenai teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Ini buku yang kita akan berbincang bersama. Jadi pagi ini bersyukur kita Ustaz Agong dapat bersama dengan Ustaz Farid, dan duka cita lah, kita berharap sangat-sangat Ustaz Angah kembali sembuh. Dia sakit daripada semalam, dia hari ini tak dapat bersama dengan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang kita hormati sekalian, kita membicarakan bahasa Arab, bahasa yang ada dalam Al-Quran. Semua perkataan-perkataan dalam Al-Quran itu kita akan membincang bagaimana kita hendak hadam kata dasar Al-Quran. Jadi perkara ini sangat mustahak. Sangatlah diharapkan kita bersama-sama dapat memaklumkan anak-anak kita, ahli-ahli keluarga kita, sanak saudara kita, jiran tetangga kita, dan seluruh masyarakatnya. Kita kena sama-sama viralkan, maklumkan kepada mereka agar dapat bersama-sama kita mengikuti pengajian bahasa Arab, bahasa Al-Quran, khusus perkataan-perkataan yang hanya ada di dalam Al-Quran itu. Kita bukan nak belajar nahwu dan saraf yang secara keseluruhan, tapi kita hanya nak belajar perkataan-perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi buku ini seperti mana tuan-tuan maklum, dia ada 3 bahagian. Bahagian 1 ialah kaedah mudah dan terpilih bagi memahami perkembangan kata dasar. Jadi kaedah yang ada semuanya ada 20. Kemudian bahagian kedua, dia ada kamus kata dasar Al-Quran, yang mana semalamnya Ustaz Angah telah menghuraikan. Kemudian bahagian 3, pengukuhan. Pengukuhan ini adalah perkataan senarai, perkataan seerti, perkataan-perkataan berlawanan, kata pinjaman Al-Quran dalam bahasa Melayu dan sebagainya. Dengan tidak melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Farid agar menceritakan mengenai bahagian kedua dulu. Kamus kata dasar Al-Quran, muka surat 79. Kita dah sudah alif, ba, dan hari ini kita huraikan, kita bincang mengenai ta pula. Sila muka surat 79. Boleh? Boleh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi kita hari ini kita tengok huruf ta dalam kamus seperti mana kita ceritakan semalam mengenai dengan teknik melihat kamus. Tidak kira kamus Al-Quran ataupun kamus dalam bahasa Arab. Okey. Kita lihat yang pertamanya tabara. Tabara yang pertama adalah tabba.
tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat makna telah rugilah, telah celakalah, telah rosak. Okey, fi'il madhi. Tabbat yada. Sebab apa? Tabbat kerana yada adalah muannas. Yadun muannas kerana setiap benda yang berpasangan, dua mata, dua telinga, dua lubang hidung, bukan hidung, lubang hidung, lagi apa lagi, dua kaki, dua tangan, itu semua adalah berpasangan. Walaupun dia tak letak marbutah, tetap dikatakan dia juga adalah muannas, setiap benda yang berpasangan. Jadi tangan yadun bukan muannas, tetapi sebab dia berpasangan maka jadilah dia muannas. Tabbat bukan tabba. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabba adalah fi'il madhi. Kemudian isim masdar dia adalah tabab. Tabab adalah kerosakan ataupun kerugian. Telah rosak, kerosakan. Telah rugi, kerugian. Itu isim masdar yang kata ganti nama. Naam. Ustaz Farid, maaf saya mencela. Di dalam buku ini mengenai ta, sebenarnya dia ada yang 3 bar. 3 bar ni makna kerap digunakan. Kalau 4 bar selalu digunakan di dalam Al-Quran. Jadi kalau boleh tu yang 1 bar, 2 bar tu kita tinggalkan dulu. Kerana dalam ta ni dia ada 3 bar dan 4 bar tak banyak. Hanya ada 5 saja. Ta ni hanya ada 5 saja. Perkataan yang bermula dari kata dasar ta ni dia ada 5 saja. Jadi sangat baiklah. Sangat baik kita tumpu kepada yang 3 bar dan 4 bar. Agar kita boleh mendalami betul-betul ini perkataan-perkataan ini yang 3 bar dan 4 bar. Supaya kita boleh hafalkan, kerana dia kerap digunakan. 3 bar tu kerap, dan kalau 4 bar tu selalu digunakan. Jadi kita dah cakap daripada Hamzah dan Ba tu, dah bagi tahu berapa banyak yang kerap digunakan. Pada ini bersama juga. Jadi Ustaz Farid, kita minta kita tumpu kepada 3 bar dan 4 bar. Boleh juga yang satu. Okey, sekarang kita lihat yang 3 bar daripada tabi'a. Okey. Tabi'a yatba'u. Tabi'a yatba'u adalah mengikut. Atba'a yutbi'u, mengikut serta. Telah mengikuti akannya oleh, itu atba'a. Okey. Kemudian ittaba'a iaitu menurut. Tataba'a berturut-turut. Semua daripada taba'in. Okey. Tataba'a maksud apa? Tataba'a yataba'u mutaba'atan. Mutaba'ah berturut-turut. Jadi di sini tabi'a yatba'u dengan ittaba'a maknanya sama. Mengikut, menurut, semua sama lah, follow. Okey. Tabi'a yatba'u mengikut. Ittaba'a dalam Quran ada qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Orang kafir kata, kaum Nabi Nuh, macam mana kami nak beriman sedangkan yang mengikut kamu adalah orang-orang yang rendah, yang miskin. Kaum Nabi Nuh kata. Jadi di sini ittaba'a lepas dia fi'il yang mutaaddi, lepas ada maf'ulun bih. Tabi'a yatba'u pun lepas ada maf'ulun bih juga. Jadi di sini tabi'a yatba'u dengan ittaba'a dia tak ada beza sangat. Beza yang sangat halus. Kita perlu menelusuri kitab-kitab bahagian lughah ataupun Arabic language, bahagian balaghah dan sebagainya. Apakah perbezaan halus antara tabi'ah dan juga ittaba'a? Tapi makna dalam bahasa Melayu sama. Mengikut ataupun menurut sama. Atba'a yutbi'u itba'an, sama juga. Tiga-tiga ni makna sama. Okey. Kemudian kita terus melihat kepada tahata. Tahata
adalah maknanya tahta. Tahta makna bawah. Selalu orang kata tahat. Tahat tu makna bawah lah. Fuq, atas, fauqa. Tahat tu makna bawah, tahta. Ini perkataan yang banyak dalam Quran ni. Kemudian taraka. Taraka yatruku, makna membiarkan, meninggalkan. Banyak dalam Quran qalu natruku abauna. Okey, qalu ya Syuaibu ma yaf'alu ma tatruku abauna. Kemudian seterusnya talam waw. Itu asal dia, talam waw tu asal. Kemudian lepas di'alalkan dia, ditransfer daripada waw menjadi alif, jadi tala yatlu. Maknanya mentilawahkan. Tala yatlu tilawatan. Apa maksud tala yatlu tilawatan? Tala telah membaca, sedang membaca, tilawatan pembacaan. Ataupun kita panggil tala yatlu tilawatan, telah mentilawahkan, sedang mentilawahkan, dan juga tilawah. Tilawatun tu bacaan. Itu isim masdar lah tu, daripada tala yatlu. Ini banyak dalam Quran Selalu wa iza tutla alaihi ayatuna. Iza tutla, lepas iza antara satu-satunya dalam Quran. Lepas iza ada fi'il mudhari'. Selalu fi'il madhi Iza jaa nasrullahi wal fath, iza qudiyal amru. Tapi lepas iza ada fi'il mudhari', itulah satu-satunya dalam Quran yang mana lepas iza ada fi'il mudhari'. Apa dia? Daripada perkataan tala yatlu. Fi'il majhul tutla. Majhul. Yang terakhir adalah daripada tawaba. Tawaw dan juga ba. Asalnya adalah taba yatubu. Itu bukan asal, asalnya waw. Alif tu taba. Asal alif itu adalah waw. Macam mana kita nak tahu waw? Seperti mana perbincangan yang kita telah bincangkan semalam, iaitu taba. Nak tahu taba tu, alif tu asal daripada apa? Waw ke ya? Lihat kepada mudhari'nya. Kalau mudhari'nya yatubu, bermaksud taba tu asalnya waw lah, sebab yatubu, bukan yatibu. Nampak jadi bermaksud taba yatubu maksudnya adalah bertaubat ataupun kembali. Okey. Taubatun isim masdar adalah taubat, taubatan. Telah taubat, sedang taubat, taubatan. Maksudnya taubat lah. Dia tak ada taubatan dalam bahasa Melayu. Taubun isim masdar, taubatun ataupun matab, taubat. Taba ni berlainan maknanya tau. Bila mana dimasuki huruf jar. Taba ni memang makna taubat. Tapi tengok taba ala ke taba ila. Dimasuki huruf jar ila dan ala. Dengan ila bermakna bertaubat. Dengan ila. Watubu ilallah. Okey. Watubu ilallah. Okey. Bertaubatlah kepada Allah dalam surah tu apa? Surah Nur. Surah Nur. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Watubu ilallah, bertaubatlah oleh kamu semua kepada Allah. Nampak? Bila mana taba lepas dia ila, maknanya adalah bertaubat. Kalau taba ala, maksudnya adalah menerima taubat. Wallahu yatubu alaihim. Nampak? Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Wa yatuba alaikum, bukan Allah Ta'ala bertaubat kepada mereka, bukan. Allah Ta'ala menerima taubat. Sebab apa? Taba lepas dia ala. Wallahu wallahu. Lepas dia baca ayat lepas surah An-Nisa juzuk yang kelima. Nampak? Jadi di sini taba yatubu, lepas dia mutaaddi dengan huruf apa? Mutaaddi makna lepas dia ada huruf apa? Huruf ila makna bertaubat. Kalau lepas ada huruf ala maknanya menerima taubat. Selalunya taba ala, Allah Ta'ala menerima taubat.
taba ialah kita yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini perbezaan dia. Okey. Terima kasih Ustaz Farid. Kita mintalah Ustaz, ada orang tu keliru ada orang tu mungkin ada yang keliru antara kata dasar dan kata asal. Kata dasar buku kita ni adalah kita nak khatam kata dasar, kemudian ada pula kata asal. Cuba Ustaz Agong bagi pencerahan antara kata dasar dan kata asal. Dan juga lagi satunya orang keliru, masih keliru, orang tak faham bar. Kita duk sebut bar, apa dia bar tu? Jadi tuan-tuan perempuan semua kena banyak bersabar. Jangan kita rasa dengar dia jadi pening banyak sangat orang. Kita bersabar, insya-Allah nanti kita akan huraikan sikit-sikit. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberi kita kepahaman. Kita kena bersabar. Yang dok main dok ganggu kita sekarang ni adalah iblis. Iblis kata susah. Kita akan lari daripada kelas. Tapi kita kena banyak bersabar. Ujian banyak ni. Kita nak belajar benda-benda ini, rahsia-rahsia bahasa Al-Quran ini, banyak ada gangguan-gangguan daripada makhluk perosak. Sila Ustaz Agong, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada soalan mengenai perbezaan antara kata dasar dengan perkataan asal atau kata asal dia. Jadi perbezaan dia boleh kita tengok sekarang perbezaan dia. Okey. Kalaulah kita tengok dalam kamus yang ada dalam kitab Dr. Wan Rusli ni, muka surat contoh pada muka surat 174. Kita tengok yang paling atas ni, kalau saya tulis di sini, dia buat yang paling atas tu kaf, ta dan ba. Dia tak bagi baris. Dr. Wan Rusli tak bagi baris yang ini. Dia buat saja kaf, ta dan ba. Jadi yang kaf, ta dan ba ni, ini dinamai kata dasar tu. Ini kata dasar tu. Ini kata dasar. Macam tu juga yang lain. Yang di bawah ni kaf, ta dan mim. Atau yang di sini ni kaf, ba dan ta. Itu kata dasar. Lalu bagaimana yang semalam saya ada singgung sikit pasal perkataan asal. Dalam bahasa Arab selalu saya cakap perkataan dalam bahasa Arab tu, perkataan asal dia adalah fi'il madi. Kenapa macam tu? Kalau kita tengok contoh kataba. Saya tulis ini kataba. Kataba makna dia menulis. Ini fi'il madi, kata kerja di masa lampau. Ini menulis makna dia. Ini perkataan asal untuk perkataan yang bermaknakan menulis. Kalau kita nak buat penulis atau tertulis, tertulis dia bahasa Arab dia adalah maktubun. Maktub ni makna dia tertulis atau ditulis. Kita selalu dengar kan dalam bahasa Melayu pun ada termaktub di Lauhul Mahfuz. Orang Melayu saya cakap termaktub. Jadi maktubun, perkataan asal dia adalah kataba. Makna dia menulis. Kalau maktub ditulis atau tertulis. Tapi kata dasar dia adalah kaf, ta dan ba. Ini kata dasar dia. Ini perkataan asal dia. Jadi sebelum kita menemukan maktub, perkataan asal dia sebelum dia diubah-ubah itu adalah kataba. Sama macam kita cakap dalam bahasa Melayu, tulis. Ini perkataan asal. Perkataan asal. Lepas tu kita ubah menjadi tertulis, penulis, apa lagi? Tempat menulis, alat tulis. Baru kita jumpa perkataan lain. Perkataan asal dia adalah ka, ta dan ba. Ini fi'il madi. Fi'il madi itu adalah perkataan asal dia. Ini yang dinamai perkataan asal. Ini kata dasar. Macam kita tengok di sini,
Dari perkataan kataba, makna dia menulis. Yaktubu ni, ini present tense dia, sedang menulis. Kalau kitab, itu makna dia buku. Perkataan asalnya masih kataba, tapi kata dasar dia adalah kaf, ta dan ba. Jadi kata dasar ni dia tak kena tulis baris dia. Sebab tu dalam buku kitab Dr. Malusli ni, yang paling atas sekali itu adalah kata dasar yang tak ada baris dia, tak berbaris dia. Ka, hamzah, sin. Kaf, hamzah dan sin. Tak pakai baris pun. Dan yang fi'il madi ni adalah perkataan asal dia, perkataan asal bukan kata dasar. Dan antum tengok di sini, ini ada ba dia. Yang ini disebut ba tu. Yang ba, ada ba yang satu, ada yang 1, 2, 3. Ada 3 ba dia. Kalau yang kita sebut tadi kata ba tu, ada 3 ba dia. 1, 2, 3. Yang kaf, ta dan ba. Maknanya kalau 3 ni, ada banyak juga dalam Al-Quran. Termasuk kerap juga dalam Al-Quran. Tapi kalau yang 1, contoh, katama. 1 saja. 1 saja kalau yang ni. Ini makna dia sedikit dalam Al-Quran. Jadi, itulah mengenai kata dasar, perkataan asal dan juga ba. Mungkin kita masih belum terlalu faham mengenai yang benda 3 ni. Tapi insyaAllah kita akan ulang-ulang terus. Okay, saya kembalikan. Terima kasih Ustaz Agong. Jadi seperti mana yang dicakap tadi, dikatakan tadi, ta ni hanya ada 5 saja, ba yang ada 3 dan ada 4. Tak banyak. Ini yang kita perlu hafal. Ini yang perlu kita hafal. Jadi tuan-tuan yang mana tidak ada buku, usahakan sangat menyenangkan kita belajar bila kita ada buku. Kepada tuan-tuan, puan-puan yang mengikuti program kita ini, jangan kita lupa untuk menekan butang share agar semua kawan-kawan kita dalam Facebook ini dapat bersama-sama mengikuti. Jangan kita ini pun kita lalai ni. Iblis memang dia kadang-kadang buat bagi kita lupa. Dia tak suka supaya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran ini kita jauhkan daripada kawan-kawan kita. Inilah kita ambillah ini sebagai satu usaha dakwah kita agar semua anak-anak kita, keluarga kita, sanak saudara kita, jiran tetangga, masyarakat keseluruhannya yang selalu berhubung dengan kita melalui Facebook, kita tekan butang share, semuanya akan dapat mengikuti program yang kita rasa sangat-sangat mustahak. Lagipun ini percuma, tak perlu ada bayaran apa-apa. Percuma, bersama-samalah kita menjalankan tanggungjawab kita kepada Allah SWT agar semua dapat menikmati ilmu-ilmu yang ada. Kita kena mainkan peranan, menyampaikan. Baik, seterusnya nanti kita akan pergi yang tapi kita berhenti sekejap, kita pas pula pada Ustaz Agong, iaitu untuk pergi kepada bahagian 1, kaedah terpilih. Kaedah terpilih. Sila, ini sangat mudah ini. Jadi kita percaya Ustaz Agong dapat menguraikan. Kita berbincang bersama dengan Ustaz Farid. Kita berbincang, tajuk ini sama-sama, dua-dua sekali balik masuk. Sila. Bismillah. Kita masuk pada kaedah terpilih keempat. Kaedah terpilih 4, muka surat 11. Muka surat 11. Jadi kaedah terpilih 4 muka surat 11 ini adalah mengenai daripada madi kepada mudhari'. Daripada madi kepada mudhari'. Semalam kita dah bincang mengenai corak kata kerja madi. Madi itu apa? Madi adalah kata kerja di masa lampau. Kata kerja di masa lampau, fi'il madi. Fi'il madi itu adalah kata kerja di masa lampau. Semalam kita dah belajar mengenai pola atau corak atau bentuk atau patterns daripada fi'il madi. Ada 9 semalam. Ada yang tiga saja, ada fa'ala. Ada 3 saja. Lepas tu ada corak dia banyak semalam kita belajar.
Ada 9, boleh kita tengok sini yang semalam. Ada yang fa, ain dan lam. Dia boleh fa'ala, boleh fa'ila, boleh fa'ula. Ada af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala, sampai yang ke-9 ada istaf'ala. Itu patterns dia punya. Jadi kita semalam dah bincang dah pasal fi'il madi. Fi'il madi, kita bincang makna dia, iaitunya bermaknakan kata kerja di masa lampau. Yang kedua, dia ada 9 patterns. Okey, itu mengenai fi'il madi yang semalam. Yang hari ini kita nak bincang macam mana kita nak ubah dari fi'il madi ni menjadi fi'il mudhari'. Apa cara dia? Okey. Kita masuk kaedah terpilih 4 daripada fi'il madi kepada fi'il mudhari'. Yang hari ini fi'il madi, perubahan fi'il madi menjadi fi'il mudhari', kita cuma bincang yang 3 huruf ni saja, yang daripada fi'il madinya 3. Ni fi'il madi semua ni. Yang kita tengok sebelah sini ni fi'il madi. Nasara, daraba, sabaha, rakiba, kabura. Ini semua fi'il madi. Kita cuma akan berbincang perubahan dari fi'il madi ke fi'il mudhari' apabila fi'il madi dia 3 huruf saja. Yang 3 huruf saja fi'il madi dia, macam mana dia berubah menjadi fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari'. Yang sebelah sini adalah fi'il mudhari'. Jadi kita nak bincang perubahan fi'il madi kepada fi'il mudhari', khusus fi'il madi yang mempunyai 3 huruf, iaitu na, sad dan ra. Nasara 3 huruf saja. Semua di sini 3 huruf. Okey, itu yang pertama kita nak bincang. Lepas tu yang kedua, sekarang kita boleh tengok ni. Ini fi'il madi dan ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', kalau kita tengok-tengoklah, dia selalu diawali oleh ya. Ada ya, ada ya, ada ya, ada ya, ada ya. Yang ya ni dalam bahasa Arab dinamai huruf mudhara'ah, nama dia. Huruf mudhara'ah. Nama dia dalam bahasa Arab, istilah dia lah. Atau huruf yang menandakan bahawasanya ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu makna dia kata kerja yang sedang berlangsung atau senantiasa kita kerjakan. Itu fi'il mudhari'. Jadi kalau yang ya ni, makna dia itu, ini sebagai tanda bahawasanya fi'il yang kita tengok ni adalah fi'il mudhari'. Jadi itu yang pertama. Okey. Yang kedua, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kita tengok elok-elok. Huruf yang tengah-tengah dia ni, yang sad, yang sad, yang ra, yang ba, yang kaf, yang ba ni, ini semua dia tak sama. Sini pakai dhammah, pakai baris depan, sini pakai baris bawah, pakai baris atas, pakai baris depan. Semua dia tak sama bentuk dia. Ada yang pakai baris depan, baris bawah, baris atas. Jadi yang ini semua ni, macam mana kita nak tahu kalau Nasara ubah dia jadi yansuru ke yansiru ke yansoru? Kalau sesuaikan dengan nasihat daripada Ustaz Dr. Rusli, kita tengok saja kepada kamus yang ada di sini. Kita tengok, merujuk kepada kamus. Sebab dia tak ada kaedah khas dia untuk menentukan yang baris yang ini. Selebih itu sama saja. Kalau sini ya, yan, yad, yas, yar, yak, itu sama saja. Tapi huruf yang tengah-tengah ni akan berbeza. Dia ada su, ri, ba, ka, bu. Dia tak sama dia. Cara nak kita boleh tentukan baris ni, tengok kepada kamus. Kita rujuk kepada kamus. Jadi itu dia. Kemudian kita balik kepada yang muka surat 12, sebelah dia tu. Di sebelah tu ada kajian daripada Dr. Wan Rusli. Kajian dia macam mana? Fi'il madi, contoh. Okey, kita tengok sana. Fi'il madi, fi'il madi yang sini, yang bukan sini. Fi'il madi yang nasara, yansuru, atau yang baris tengah dia fathah dengan yang baris tengah dia adalah yang sini ni baris depan,
itu ada 50% dalam 50%. Sangat banyak digunakan. Kerap. Kerap digunakan. Terus yang kedua, daraba yadribu, yang fi'il mudhari' dia pakai baris bawah. Ini termasuk kerap juga, 40% dalam 40% yang digunakan. Ataupun yang terakhir, sabaha yasbahu. Ini sangat sedikit. Ada cuma 10%. Ada trik, apa je? Okay. Saya celah sikit Ustaz ya. Saya celah sikit. Jadi kepada ramai mungkin masih lagi keliru, kita petik sikit lah Ustaz. Kita petik daripada buku saya baca siap, daripada buku Ustaz Ustaz Dr. Wan Rosli kaedah terpilih yang keempat. Jadi di sini kita baca sikit tak banyak, hanya nak bukakan minda kita sikit lah ya. Soalan yang selalu orang tanya dalam mempelajari bahasa Arab, kenapa kita belajar kata kerja yang lepas dahulu? Jadi soalannya, kenapa kita belajar kata kerja yang lepas dahulu? Tidak seperti bahasa Inggeris, kita belajar present tense. Dan kemudian diikuti dengan past tense. Jadi jawapannya ialah kerana bahasa Arab adalah bahasa yang bertamadun dan logik. Tamadun yang kita lihat hari ini adalah lanjutan daripada tamadun yang lepas, iaitu al-madhi. Tamadun yang kita lihat hari ini kita panggil mudhari. Al-mudharik, yang berarti yang semasa. Apa yang kita lakukan semalam adalah madi. Yang kita lakukan sekarang atau yang sentiasa kita lakukan adalah mudhari. Inilah. Ini. Saya sama Ustaz, minta maaf. Saya minta maaf, hanya nak menekankan pada orang bagi dia nampak faham betul. Jadi itu sedikit kenapa dalam bahasa Arab lebih dahulukan fi'il madi atau past tense terlebih dahulu. Dalam bahasa Arab memang tu fi'il madi. Sebab tu tadi saya cakap perkataan asal dalam bahasa Arab tu adalah fi'il madi dia dulu. Perkataan asal dia. Kenapa dia dari perkataan asal fi'il madi? Kenapa bukan yang present tense dia? Kenapa bukan yang fi'il mudhari' dia? Disebabkan fi'il madi itu yang masa lampau. Yang kita kerjakan sekarang fi'il mudhari' ini adalah tamadun daripada, lanjutan daripada fi'il yang di masa lampau. Jadi masa lampau dulu ada, barulah ada yang masa kerja, barulah ada yang di masa sekarang ni. Jadi masa lampau baru masa sekarang. Jadi fi'il madi dahulu, lepas tu baru fi'il mudhari'. Kata kerja masa lampau, barulah kata kerja di masa sekarang atau present tense. Okey. Kita sambung lagi. Ada sedikit tips yang dibagi oleh Dr. Wan Rosli. Contoh dia. Contoh dia, kalau kita tengok di sini, kita buat sini sa'ala. Sa'ala ni makna dia meminta. Sa'ala fi'il mudhari' dia yes. Kita tak tahu apa baris yang tengah-tengah ni. Kalau yang depan ni boleh je yes, mesti selalu baris yang depan, yang dua ni mesti macam ni terus. Satu baris atas, satu lagi sukun, macam tu je terus. Yang akhir ni dhammah. Tapi yang tengah-tengah ni macam mana nak tentukan dia? Ada tips daripada Dr. Wan Rosli. Kalau yang di tengah-tengah ni, ini adalah huruf halqun, kalau sini istilah dia. Ya, huruf halqum Ustaz. Halqum. Halqum. Jadi kalau huruf halqum, kalau sini hamzah ataupun huruf halqum semua. Hamzah, ain, apa lagi? Ha, ra. Yang semua huruf halqum tu, apabila sini huruf halqum, selalunya yang di tengah-tengah ni berbaris atas. Itu sedikit tips daripada Dr. Wan Rosli. Jadi kita boleh tengok di sana tu.
Di dalam kitab tu ada Dr. Muhammad Rusli membagi tips di sana. Ada di sini, kejap. Ni, apabila huruf kedua atau ketiga adalah huruf halqi, hamzah, kha, ha, ain, ra dan ha, maka baris fi'il mudhari' dia biasanya kekal berbaris fathah. Berbaris fathah. Jadi kalau kita terjumpalah yang tengah-tengah dia ni, yang ni tengah-tengah dia huruf-huruf halqum, senang kita nak bagi baris pada fi'il mudhari' dia punya. Okey. Jadi contoh lagi. Tapi kalau yang macam ni, kalau kita ada yang rakiba yarkabu, macam yang sini ni, yang nombor keempat ni, rakiba yarkabu. Ini ni rakiba yarkabu ni banyak juga yang macam-macam ni, yang pakai, yang baris tengah dia pakai kasrah atau baris bawah, fi'il mudhari' dia bagi baris atas, ini banyak. Tapi kalau yang contoh yang di sini dia pakai kasrah, itu sangat jarang sekali, jarang terjumpa, 1% saja. Boleh kita tengok dalam kitab tu. Ataupun yang macam ni, kabura yakburu, kabura yakburu, ini ada juga dalam Quran. Jadi inilah mengenai kaedah terpilih nombor 4, macam mana perubahan daripada fi'il madhi menjadi mudhari', dari past tense menjadi present tense. Okey, past tense menjadi present. Tapi ini masih untuk yang wazan atau corak yang pertama. Corak yang pertama maksud dia apa? Corak yang 3 huruf, yang fi'il madhi dia 3 huruf. 3 huruf. Lalu macam mana fi'il mudhari' dia? Macam inilah bentuk fi'il mudhari' dia, corak dia yang untuk fi'il mudhari'. Tapi kalau ini, kalau fi'il madhi dia 3 huruf. Kalau yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, macam mana? Nanti ada kita belajar di kaedah ke-5 insya-Allah. Okey, sekarang kita tengok sedikit kepada latihan. Boleh kita tengok kepada latihan dia. Ini macam mana contoh yang paling atas sekali? Kasaba. Kasaba. Macam mana yang fi'il mudhari' dia? Yaksibu ke? Yang sin kan tak kita bagi baris tu. Yaksibu ke? Yaksabu ke? Atau yaksubu ke? Macam mana kita nak tentukan? Kalau kita tak tahu, sila rujuk kepada kamus. Kalau saya bagi sini ni sebenarnya adalah yaksibu. Kita boleh tengok pada kamus. Roja'a. Apa ni baris ni? Yang jim ni. Boleh kita rujuk kepada kamus. Jangan sampai tersilap. Kalau tersilap, tak boleh jadi tak sesuai dengan bahasa Arab. Macam tu juga Tomasa, yata. Mim ni apa baris dia? Khatama, apa tak ni bagi baris dia? Kita cari dalam kamus. Dengan cara kita mencari dalam kamus, itu boleh mengekalkan kepahaman kita, boleh mengekalkan hafazan kita mengenai baris tengah dia ni. Macam tu juga yang sebelah dia, kafara. Kafara ni, apa fi'il mudhari' dia? Baris tengah yang fa ni. Ni tak boleh kita mengagak-agakkan. Oh, ini fathah ni yang tengah fa ni. Yakfaru ni. Oh, ini pakai kasrah ni. Tak boleh. Kena pastikan dulu. Kena pasti-pasti. Mungkin tengok dalam kamus atau tanyakan kepada ustaz-ustaz. Razaqa yar. Kalau saya bagi tahu ni, razaqa yarzuku, kafara yakfuru. Bagi yang belum tahu, yang lain-lain perkataan lain ni yang tak tahu, sila tengok kepada kamus. Macam tu juga yang keempat dan yang ketiga dan yang keempat. Jadi latihan pada yang kaedah terpilih nombor 4 ni cuma kita belajar macam mana baris fi'il mudhari' yang di tengah-tengah ni, baris huruf yang tengah-tengah ni, yang hamzah, ba, ain, sa, lam ni. Apa baris tengah-tengah dia ni? Kita cuma nak belajar itu saja untuk kaedah yang keempat. Jadi semoga semua boleh faham, dan cara kita nak mengekalkan kepahaman dan hafazan kita mengenai kaedah yang keempat ni, kita cukup untuk selalu membuat latihan, lepas tu merujuk kepada kamus dan selalulah mendengar perbincangan atau percakapan orang Arab langsung. Jadi semoga saja dah boleh memberikan kepahaman. Kita mungkin ada tambahan dari Ustaz Farid atau Haji saya. Terima kasih Ustaz Agom. Ada apa-apa Ustaz nak tambah? Tak ada. Tak ada. Baik, sekali lagi kita rayulah
kepada semua yang mengikuti program kita ini, sila tekan share. Tekan share supaya sahabat-sahabat kita, sanak saudara kita, ini kita harap sangat-sangatlah pelajar-pelajar tahfiz yang setiap hari duk hafal Al-Quran. Marilah bersama-sama kita mempelajari apa yang kita duk hafal tu, kita faham belajar. Kita mula belajar sekarang ni, kita nak faham setiap perkataan-perkataan yang kita duk hafal tu, kita boleh, insya-Allah kita boleh faham. Jadi sekarang ni masa cuti ni, lockdown, kelas semua tidak ada. Kalau di Selangor, di wilayah, semuanya tidak ada. Jadi pastikanlah semua ibu bapa agar setiap anak-anak yang mengambil pengajian agama hafazan agar dapat mengikuti program kita, supaya sangat-sangat akan memberi keuntungan kepada mereka dalam pelajaran yang mereka ikuti. Jadi hari ini 20 hari bulan Oktober, mungkin untuk besok kita masih lagi sedang berbincang. Besok mungkin kita tukar, tidak pada jam pagi 8.30, mungkin selepas maghrib ataupun selepas asar. Nanti kita akan iklan, kita akan bagi tahu kelas untuk besok, kerana ada orang yang tak boleh nak ikut serta, ada orang yang kerja. Jadi mungkin esok lepas maghrib. Jadi Ustaz Farid pun dia tidak ada kelas waktu maghrib. Jadi sekarang semua lockdown. Mungkin kita boleh buat waktu maghrib atau lepas asar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, seterusnya kita menjemput Ustaz Farid pergi ke bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga daripada buku Ustaz Dr. Wan Rusli, Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran. Jadi bahagian ketiga ialah senarai perkataan berlawanan ataupun senarai perkataan seerti. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lihat pada page 218. Okey. Senarai perkataan seerti dipanggil sinonim ataupun muradif. Perkataan dalam Quran ni walaupun mempunyai makna yang hampir sama jika diterjemahkan, hakikatnya perkataan-perkataan ini mempunyai perbezaan dari sudut penggunaan dan lain-lain. Seperti mana kita sebut tanam lah. Tanam orang lain, kita panggil ke bumi. Tanam pokok, kita panggil tanam. Dalam bahasa Arab, begitulah juga. Tanam pokok lain, orang rasa. Tanam orang, kita panggil apa? Dafana. Tanam anak hidup-hidup, kita panggil wa'ada. Wa'dul banat. Tanam anak hidup-hidup. Itu semua istilah yang mana perbezaan dari sudut penggunaan dan lain-lain. Bolehlah dirujuk perkara ini dalam tafsir yang mu'tabar. Senarai di bawah adalah bagi memudahkan untuk musannif, pengarang mengkategorikan perkataan tertentu agar mudah diingati. Kita lihat dalam bahasa Arab ni, kita perlu tahu dia halus. Dalam bahasa Melayu terjemah sama, tetapi memberi satu implikasi makna yang sangat berbeza. Okey. Contoh, dalam buku menyebut abiqa farra. Abiqa ni makna melarikan diri. Melarikan diri. Farra pun lari juga. Sebab tu keterjemah bahasa Melayu sama, lari ataupun melarikan diri. Tapi dalam Quran, kalau kita perhati betul-betul, bukan abiqa, bukan abiqa tu. Baris silap, abaqa. Jadi betulkanlah tuan-tuan, betulkan baris. Tuan-tuan yang ada, yang sedang menonton itu, betulkan baris tu bukan biba. Dalam Quran disebut iz abaqa ilal fulkil mashhun. Wa inna Yunus laminal mursalin iz abaqa ilal fulkil mashhun. Sesungguhnya Nabi Yunus di kalangan Rasul, kemudian tiba-tiba dia lari.
abaqa, ke kapal yang penuh dengan muatan. Nampak? Iz abaqa, dia lari, Nabi Yunus lari ke kapal yang penuh dengan muatan. Lari, sebab apa tak gunakan farra, guna abaqa? Inilah kehalusan dalam bahasa Arab. Bila abaqa makna lari dalam situasi yang darurat. Lari tak ada cara lain melainkan kena lari. Macam kena kejar anjing. Takkan nak duduk saja, lari. Sebab apa lari? Kalau boleh terbang. Sebab dalam situasi darurat takut dia gigit kita. Kita lari seboleh mungkin. Dan dalam keadaan rasa takut. Itu dipanggil abaqa. Nampak? Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Nabi Yunus pun lari juga. Lari daripada kaum dia. Asal dia dakwah kaum dia. Kaum dia ancam macam-macam, tak tahan, tak nak beriman, lari. Bila lari itu, adakah lari saja? Tak, lari dalam keadaan takut dan juga dalam situasi yang darurat, terpaksa lari. Itulah dipanggil abaqa. Nampak? Kalau farra, lari juga tapi bukanlah lari dalam keadaan terpaksa. Farra ni lebih umum. Kemungkinan terpaksa, kemungkinan tidak terpaksa. Terpaksa ni maksud apa? Darurah. Dalam situasi darurat. Farra. Okey. Kalau terjemah bahasa Melayu, abaqa, betulkan baris abaqa dan juga farra adalah bimakna wahid. Maknanya sama. Kita halusi dalam tafsir, halusi dari sudut penggunaan word bahasa Arab sudah pasti memberi implikasi yang sangat berbeza. Abaqa digunakan lari dalam keadaan takut. Contohnya bila digunakan hamba lari daripada tuannya. Dalam kitab-kitab fiqh digunakan abaqa. Sebab apa? Hamba tu lari sebab dia tak tahan dengan tuan dia. Tuan dia dera dia macam-macam, dia lari. Ataupun dia lari dalam keadaan takut. Sebab apa takut? Sebab tanpa izin tuan dia. Itu abaqa. Okey. Farra, dia ada dua makna. Sama ada makna lari dalam keadaan takut ataupun tidak. Contohnya dalam Quran, fafiru ilallah, larilah kepada Allah. Apa lari kepada Allah? Pergilah kepada rahmat Allah. Maknanya bergeraklah pergi kepada rahmat Allah. Ada pergerakan, usaha. Itu dipanggil farra. Kemudian apa lagi? Yauma yafirul mar'u min akhih, yauma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Okey. Jadi farra yafiru makna lari. Pada hari yafirul mar'u min akhih, seseorang lari daripada saudara dia. Adakah lari kerana takut? Tidak. Lari kerana pada ketika tu tak fikir orang lain dah. Tak fikir orang lain dah. Dia fikir macam mana dia terselamat. Dia tak fikir macam mana anak isteri dia selamat. Dia akhirat tak fikir orang lain dah. Kita fikir diri kita je. Jadi itu makna farra yafiru. Dia lari, tapi lari nak selamatkan diri dia, tak fikir orang lain. Tapi ada situasi farra yafiru firaran, lari bermaksud takut. Ada juga kemungkinan dalam suratul Kahfi, wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara. Nampak? Firara. Wala mulita minhum ru'ba law ittala'ta 'alaihim. Kalaulah kamu tengok Ashabul Kahfi, tengok pergi kat gua, tengok dia, lawallaita minhum, kamu berpaling lari. Adakah lari tu lari biasa? Tidak, lari takut, terkejut tengok Ashabul Kahfi. Nak tidur dalam gua, mata beliak terbuka, tapi tidur, takut hantu ke apa. Jadi lari juga. Quran guna firara, lari. Tapi lari tersebut lari berserta rasa za'run. Za'run ni makna takut. Lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba, dan dipenuhi hati dengan rasa takut. Jadi di sini kesimpulan dia apa? Kesimpulan kita nak bagi tahu abaqa. Betulkan baris bekas abaqa dan juga farra
Bima'na wahid, iaitu maknanya lari, selamatkan diri, melarikan diri. Tapi dalam tengok daripada siyaqul kalam, ta'bir, abaqa, lari dalam situasi darurat, dan juga dalam situasi tak dapat tidak, mesti kepada ketika itu dalam keadaan takut. Tapi farra ada dua makna. Sama ada sama makna dengan abaqa, lari dalam keadaan takut dalam situasi darurat, ataupun lari yang penting pergerakan tu lari. Dia tak semestinya takut. Okey, itu makna yang sangat berbeza. Kemudian pada kolom yang kedua dipanggil ata dan juga ja'a. Ata makna datang, datang. Ja'a datang juga. Kolom yang ketiga ata. Ata makna mendatangkan atau memberi, memberikan, mendatangkan. A'ta, memberi. Makna sama. Ata ja'a itu adalah makna fi'il lazim, tak ada maf'ulun bih. Ata Zaidun, telah datang Zaid. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Kalau ata, mendatangkan, memberikan, ada maf'ulun bih, kita panggil fi'il muta'addi. Kolom yang kedua ata ja'a fi'il lazim, ata a'ta adalah fi'il muta'addi, ada maf'ulun bih. Apa perbezaan dia? Ata ja'a, ata a'ta, insya-Allah kita akan bincangkan dalam waktu masa yang lain. Tapi ya. Baik. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Farid. Jadi muka surat tadi 218 Baik, saya rasa perlu dibaca sekali lagi lah. Pendek saja apa yang dicatatkan oleh Ustaz Wan Rosli. Senarai perkataan seerti. Perkataan di dalam Al-Quran walaupun mempunyai makna yang hampir sama jika diterjemahkan, hakikatnya perkataan-perkataan ini mempunyai perbezaan dari sudut penggunaan dan lain-lain. Anda boleh merujuk perkara ini di dalam tafsir yang muktabar. Jadi tuan-tuan, kita dah sampai penghujung. Hanya saya ulang lagi lah, tujuan kita mengadakan program ini ialah kita ingin mempelajari bahasa Arab kerana ingin memahami Al-Quran tanpa perlu kepada terjemahan lagi. Kerana apa Ustaz Agong kadang-kadang bila kita pergi semayang berjemaah, imam membaca surah apa pun, kita kadang-kadang lebih-lebih lagi kalau ustaz yang hafiz ni, dia tebuk dekat mana, kita pun dah tak tahu apa yang dia baca, kita tak tahu langsung. Jadi mana boleh kita nak buka kitab terjemahan, kita pun tak tahu dia baca di mana. Jadi sangat-sangatlah mustahak setiap orang kita bersama-sama usaha untuk kita mengikuti program macam ini. Mungkin ada tempat lain ada juga buat program-program, tapi sangat mustahak kita ada. Mari bersama-sama kita ajak sanak saudara kita, jiran-jiran kita, semua masyarakat, tekankan share, semua boleh ikuti. Jadi yang keduanya tujuan ialah kita nak bina asas bahasa Arab melalui teknik hadam kaedah yang mendasari kata dasar. Kita belajar ini perlu melalui satu, hafalan teks yang asas. Teks yang digunakan dalam pengajian kita kali ini ialah teks yang digunakan surah Al-Fatihah dan surah Yasin. Ini yang dibawa oleh Ustaz Wan Rosli. Kemudian yang keduanya kita menghadam kaedah terpilih yang mendasari kosakata. Kemudian yang ketiganya hafalan kata dasar. Semua kata-kata dasar tu kita kena hafal. Yang ada 4 bar, yang ada 3 bar. Yang ada 1 bar tu jarang-jarang guna, tak perlu kita nak hafal. Yang 2 pun tak perlu, kita tumpu kepada yang ada 3 bar, yang kerap digunakan, dan yang ada 4 bar yang selalu digunakan dalam Al-Quran. Itulah kita kena mula belajar, hafalkan perkataan-perkataan. Tak banyak daripada perkataan ta tadi. Ya. Bukan tak perlu hafal.
Yalah, maksudnya prioriti lah, bukan tak perlu. Dalam pengajian kita sekarang ni, kita oleh kerana nak jimatkan masa, kita jam lah, kita pergi ke 4 bar dan 3 bar. Jadi Ustaz Farid tegur saya tadi, dia kata bukan tak perlu apa, kita letak prioriti dia lah, pasal kita nak buat, ya. Ada nak tambah lagi? Tak ada. Kemudian yang keempatnya, hafalan perkataan berlawanan dan seerti. Macam mana Ustaz Farid bagi tadi ni, perkataan-perkataan berlawanan dan seerti, kita kena hafal. Tak banyak pun, tak banyak Ustaz Farid, ya. InsyaAllah kita setiap masa kita berdoa kepada Allah, kita bertakwa, kita yakin betul-betul pada Allah, minta Allah tolong kita, bantu kita. Hendaklah kita berdisiplin, hendaklah kita praktikkan setiap masa. Kita ajak anak-anak kita ke, kita ajak kawan-kawan kita akan duduk bersama-sama, kita bincang balik buku ini. Jadi saya dah sampai penghujung. Kepada pelajar-pelajar yang ingin pelajar-pelajar hafiz, pelajar-pelajar yang sedang belajar hafazan, kalau boleh berhenti sekejap untuk sebulan, datang sambung hafiz ini sebulan saja. Kemudian kita akan dedahkan dengan pengajian daripada Dr. Wan Rusli ini, bagaimana bahasa Arab Al-Quran itu, kita yang duk hafal-hafal tu, kita mula jinak, kita mula ambil berat supaya kita faham apa yang kita duk hafal setiap hari. Kemudian sesiapa saja pelajar-pelajar yang sudah matang, yang dah tinggi dah, kalau nak belajar bahasa Arab, nahwu dan sorof, yang tinggi, bahasa Arab, nahwu dan sorof, iaitu 3 bulan. Biasanya ada yang masuk universiti ni tahun kedua pun ada lagi, tahun ketiga, 3 tahun pun tak habis lagi duk belajar nahwu sorof. Tapi kita di sini, kita oleh kerana pagi, petang, siang, malam kita duk belajar nahwu dan sorof, kita boleh menghabiskan sehingga kita dapat membaca kitab-kitab tanpa baris. Iaitu datanglah untuk program mempelajari bahasa Arab, nahwu dan sorof. Program dia 3 bulan saja. Yang program untuk sebulan, pakej yang baru tu, hanya sebulan kita mempelajari bahasa Arab asas dan kita belajar buku ini, buku Ustaz Dr. Wan Rusli, iaitu Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran. Ada apa Ustaz Agong nak sampaikan? Tidak ada apa? Ustaz Farid? Tak ada apa? Kita minta sekali lagi lah, tolong bacakan doa Ustaz Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak-banyaklah kepada tenaga pengajar kita, Ustaz Agong, Ustaz Farid, dan kepada tuan-tuan, puan-puan, anak-anak kita yang sabar mengikuti kelas, bersabar banyak-banyak. Ingatlah kalau kita nampak semangat kita luntur itu tanda-tanda mula gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang kita tak suka tu, dia mula mengganggu lah. Nak belajar memahami Al-Quran ini, Masya Allah, gangguan yang cukup-cukup banyak. Kenalah banyak bersabar, tidak ada apa yang susah, semuanya dari Allah. Allah yang akan menolong kita, membagi kepahaman mengenai ilmu apa yang diturunkan dari Allah ini. Baik, sekianlah untuk hari ini. Besoknya kita akan maklum sama ada besok pagi 8.30 ataupun kita tukar selepas asar ataupun selepas waktu maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan membaca tasbih kafarah. Subhanallah.